Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu kemudiannya disusuri dengan idea pembentukan Malaysia untuk melahirkan negara yang berdaulat. Sabah merupakan salah satu negeri yang menyertai Malaysia pada 16 September 1963. Negeri ini terletak di bahagian utara Pulau Borneo selaku pulau ketiga terbesar di dunia. Selain itu, negeri Sabah mempunyai ibu negeri yang dahulunya dikenali sebagai Jesselton. Namun pada masa kini, bandar tersebut lebih dikenali sebagai Kota Kinabalu. Terdapat beberapa tempat menarik yang dapat dikunjungi di Sabah seperti Gunung Kinabalu, Pulau Sipadan, Pulau Mabul dan sebagainya. Gunung Kinabalu merupakan gunung terkenal di seluruh Malaysia. Ia adalah gunung tertinggi di Malaysia dan juga ketiga tertinggi di Asia Tenggara selepas Gunung Hakakaborazi di Myanmar dan juga Puncak Jaya di Indonesia. Antara keistimewaan yang dapat dirasai oleh para pengunjung sekiranya mereka berada di sana adalah seperti dapat melihat pemandangan persekitaran yang indah dan aman, suhu persekitaran yang rendah iaitu serendah 14 darjah Celsius dan dapat melihat pelbagai spesies flora yang tidak dapat dijumpai di tempat lain. Contohnya, Rafflesia, Nepenthes raja dan sebagainya. Selain keistimewaannya yang tersergam indah, Gunung Kinabalu juga mempunyai sejarahnya yang tersendiri. Menurut sebuah legenda lama, perkataan Kinabalu diterjemahkan sebagai Cina iaitu Kina dan janda iaitu Balu. Legenda itu mengatakan bahawa pada suatu masa dahulu terdapat seekor naga yang bertugas menjaga permata ajaib di puncak Gunung Kinabalu. Ramai askar Cina berusaha mendapatkan permata itu tetapi terkorban meninggalkan isteri mereka menjadi Balu. Oleh itu, nama Balu Cina muncul. Selain itu, terdapat tempat menarik yang berada di Sabah iaitu Taman Laut Tunku Abdul Rahman. Taman Laut Tunku Abdul Rahman merupakan gabungan beberapa buah pulau iaitu Pulau Gaya, Pulau Sapi, Pulau Manuk, Pulau Mamukan dan Pulau Seluk. Pulau-pulau tersebut terbentuk jutaan tahun lalu di mana berlakunya satu fenomena alam iaitu pencairan ais sehingga meningkatnya paras air laut dan memberi kesan kepada kawasan daratan untuk terbahagi kepada beberapa buah pulau yang terasing. Taman ini terbentang seluas 4,929 hektar di mana 2/3-nya adalah kawasan lautan. Terdapat aktiviti menarik yang boleh dilakukan oleh pelancong ketika berada di taman ini seperti aktiviti snorkeling, perkemahan dan sea walking. Aktiviti perkemahan boleh dilakukan dengan kebenaran Taman Sabah itu sendiri. Demikianlah bahawa taman ini amatlah menarik dan digalakkan oleh setiap pelancong untuk melawatnya. Adakah anda orang yang suka akan keindahan kehidupan bawah laut? Keindahan bawah laut ialah keindahan yang sukar digambarkan kerana ianya adalah suatu pemandangan yang jarang-jarang sekali dapat kita lihat berbanding dengan tempat dan keindahan alam semesta yang lain. Begitulah juga yang cuma digambarkan dengan Pulau Sipadan yang istimewa ini. Mendiang J. Kusto, ahli ilmu alam lautan yang terkenal di seluruh dunia, pernah menyifatkan Pulau Sipadan sebagai hasil seni yang tidak tercemar. Manakala penyelam di seluruh dunia mengundi pulau ini sebagai salah satu daripada 5 tapak menyelam terbaik di dunia. Pulau Sipadan yang dikelilingi air laut yang bersih dan jernih ini mempunyai kekayaan hidupan laut yang menakjubkan. Ia diisytiharkan sebagai kawasan perlindungan burung dan hidupan liar pada tahun 1933 oleh pemerintah Borneo Utara ketika itu. Walau bagaimanapun, pulau ini diwartakan semula pada tahun 1963 oleh Kerajaan Malaysia ketika Sabah memasuki Malaysia. Pulau ini menjadi rebutan oleh Malaysia dan Indonesia pada suatu ketika dahulu. Malahan demi merebut pulau ini, isu tersebut dilanjutkan kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Setelah selesai perbicaraan, Mahkamah menyerahkan Pulau Sipadan kepada Malaysia kerana Malaysia berjaya menunjukkan bukti pemilikan pulau ini di samping mendapat sokongan daripada British. Untuk pengetahuan anda, demi menjaga kebersihan dan mengekalkan keindahan semenjadi di Pulau Sipadan ini, hanya 120 orang penyelam sahaja dibenarkan dalam sehari. Malah pengunjung harus beredar dari Pulau Sipadan pada pukul 6 petang atau lebih awal. Peraturan ini diadakan bagi mengelakkan sebarang kerosakan dilakukan terhadap kebersihan pulau dan keselamatan hidupan laut. Selain itu, Pulau Sipadan Sabah juga dikenali sebagai persinggahan bagi penyu-penyu untuk bertelur dan ianya turut menjadi tarikan para pengunjung berkunjung ke sini bagi melihat kitaran hidup sang penyu.
Adalah amat rugi jika pulau senanti ini disia-siakan begitu saja kerana generasi kita yang akan datang berhak menikmati keindahan alam semula jadi di Pulau Sipadan ini. Tempat senanti ini dapat menarik ramai pelancong berkunjung ke negara kita. Destinasi yang menarik seterusnya ialah Pulau Mabul yang terletak di sempurna Sabah. Pulau ini merupakan pulau yang bersaiz kecil yang terletak berhampiran dengan Pulau Sipadan yang merupakan pulau terkenal di Malaysia. Cara untuk ke pulau ini adalah dengan menyewa bot laju dari JT Tawau. Perjalanan akan mengambil masa selama 4 jam untuk sampai ke destinasi. Kebanyakan resort pelancongan di sana merupakan resort di atas air. Sebagai contoh, Resort Mabul Water Bungalows. Aktiviti yang dapat dilakukan di pulau ini adalah menyelam scuba. Kedalaman air sebanyak 25 hingga 30 meter ini sangat sesuai untuk melakukan aktiviti tersebut. Kita dapat melihat pelbagai jenis batu karang yang menjadi tumpuan ikan marin semasa melakukan aktiviti ini. Kehidupan lain seperti ketam, udang geragam dan soto gurita juga boleh dilihat. Waktu yang disarankan untuk melancong ke tempat ini adalah pada bulan Jun hingga Ogos. Sudah terang lagi bersuluh, semua pihak perlulah berganding bahu untuk memajukan industri pelancongan agar dapat menarik lebih ramai pengunjung yang berlancong di Malaysia. Kesannya, ekonomi negara kita akan berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara lain.